Program Khidmat Masyarakat Kasih Ramadan ini direalisasikan dengan kerjasama oleh Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam bulan Ramadan dalam program Kasih Ramadan. Para penonton, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW sabda baginda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Yang bermaksud apabila masuknya Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu segala syaitan. Maknanya Ustaz Taha dan Imi, kita digalakkan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sepanjang Ramadan ini. Setuju tak Ustaz? Betul tu Amin. Seperti mana diriwayatkan oleh Nabi SAW, ketika bulan puasa ni Nabi SAW pemurah. Begitu pemurah seperti mana air yang melimpah dari atas ke bawah, berderu-deru. Jadi kita ni sebagai pengikut Nabi SAW, kita pun kenalah ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu kita pun nak berderu-deru juga lah ni. Betul. Okey, oleh itu Ustaz dan juga Abang Amin, disebabkan kita nak berderu sepanjang bulan Ramadan ni, kita ambil kesempatan ini, maka sekarang ni kita akan ke rumah titian OKU Nur yang terletak di Titi Wangsa. Dan untuk pengetahuan Amin dan juga Ustaz Taha, rumah ni terdiri daripada 41 orang lebih kurang penghuni yang terdiri daripada warga emas, OKU dan juga kanak-kanak. Ya, betul. Jadi kita tak boleh sembang panjang, jom kita berderu-deru pergi ke rumah titian OKU Nur di Titi Wangsa. Anda drive boleh Ustaz? Boleh, silakan. Okey, jom kita pergi. Oh, lesen dah tak? Jom. Jom. Pintu. Minggu ini, Kasih Ramadan ke Pusat Jagaan OKU Nur yang terletak di Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Kehadiran kru TV Al-Hijrah hari ini ternyata disambut gembira. Pusat jagaan yang turut dikenali sebagai Titian OKU Nur ini menempatkan seramai 41 orang penghuni yang terdiri daripada warga emas, orang kelainan upaya mental dan kanak-kanak. Ia diasaskan oleh Norma Safar. Objektif kami hari ini adalah bagi mengenal pasti ruang-ruang yang boleh dibantu sebelum kami dan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama-sama menjalankan aktiviti bergotong royong dan berbuka puasa di sini esok. Pusat jagaan ini juga menerapkan konsep kekeluargaan agar penghuni di sini tidak merasa terpinggir. Mendalami isi hati warga emas yang berada di sini, ada kalanya membibitkan rasa sedih dan simpati. Tersentuh rasa hati tatkala melihat aksi mereka. Masing-masing ada cerita tersendiri. Kami tinggalkan pusat OKU Nur dengan rasa sayu. Namun, tidak sabar rasanya untuk kembali pada hari esok dengan kejutan yang pasti menggembirakan. Ustaz, kita dua je ke? Amin mana? Lah, Amy tak ingat ke? Amin kan dia kena pilih baju raya. Kita boleh pakai kat rumah. Amin kena pilih baju raya dekat mana? Kedai mana tu apa tadi? Oh, maknanya kita berpecah lah ni. Berpecah. Tak apalah, itu lebih baik lah. Maknanya jimat masa. Jimat masa pasal kita nak beli barang yang semuanya. Mudah sikit. Okeylah, kalau lagu tu tak apalah. Lagu mana pun tak apa. Betul tak apa. Ada barang kat atas kot? Kat atas? Dah sampai pun section tuala. Yang sebenarnya ini, dia amalan sunat di bulan puasa diganjarkan dengan amalan wajib. Yang kalau kita buat benda wajib macam puasa, dapat 70 kali ganda. Sebab tu yang kita nak berebut-rebut bulan puasa ni. Betul itu Ustaz. Lepas tu kadang-kadang kan, kalau kita tengok kan, kita kan
Yalah kan tak ada duit ke, tak ada apa. Tapi sebenarnya sedekah tu pelbagai cara. Kalau kita luangkan masa macam terutamanya kepada mereka yang memerlukan, kita tolong, itu pun dikira sedekah kau Ustaz kan? Tinjauan kami mendapati keperluan harian amat diperlukan. Ini termasuklah barangan mandi seperti tuala dan lampen dewasa. Sementara itu, di Ayon Wang Semaju, Amin dan Datuk Ahmad Ramzi dari Kilini membeli baju raya. Okay, para penonton, saya sekarang berada di Jaya Jasko Wang Semaju untuk membeli belah baju raya kepada para penghuni di titian OKU Nur, dan alhamdulillah kita dapat bertemu bersama dengan Datuk Ramzi, iaitu pemilik Kilini Kopitiam. Assalamualaikum Datuk. Salam Ramadan. Ya, sama. Alhamdulillah. Dan para penonton, Datuk bermurah hati untuk membelanja ke semua penghuni di rumah titian OKU Nur itu. Semoga insyaAllah mereka akan tersenyum kerana sumbangan ini. Tapi sebelum kita membeli belah, Datuk berkongsi dengan para penonton, kenapa kita perlu bermurah hati luar biasa sepanjang Ramadan ini? Dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan supaya membuat bukan setakat membuat amal ibadat, tetapi juga membuat kebajikan lebih daripada biasa lah. Kerana dalam bulan Ramadan ini digandakan kebajikan kita itu dengan berlipat kali ganda. InsyaAllah, jom kita ulah usah berlanggang masa, mari kita cari dan membeli ulah. Sebanyak 41 helai baju raya merangkumi dewasa dan kanak-kanak dengan pelbagai saiz harus dibeli mereka. Jom. Ini boleh? L? L. 2L. 2L. M. The M5. 2. 3. Okey. Bukan nak beli ke tadi? Kita dah beli. Tak apa, kita cari kat atas ni ada kot insyaAllah. Di pasaraya ini, Amy dan Ustaz Toha masih sibuk mencari keperluan mandian dan cadar baru untuk penghuni OKU Nur. Ini nampak saja ni, pink purple ni. Dah bujang ni. Tidak ketinggalan samping pelengkap gaya. Ni apa dia? Tak jumpa lagi ni. Ni tak jumpa, duk cari juga ni daripada tadi lagi. Rak baju dengan ampaian baju yang tak jumpa. Dua benda tu saja. Dua benda tu saja untuk Tak apa, hari ni. tak apa macam ni Amy. Sekurang-kurangnya kita dah beli pampers untuk mereka, ubat gigi, sabun, tuala. Saya rasa itu pun dah cukup nak kurangkan bebanan mereka. Apa Tapi you kata? itulah sedih juga sebenarnya tak dapat beli. Tapi tak apalah Ustaz kan, kalau kita tak dapat hari ini, insyaAllah lain kali kita dapat beli. Okey, kalau macam tu kita cari tempat lain pun tak apa kan? betul. Hari lain dan tempat lain. Apapun Ustaz, kita harapkan hari ini semoga dapat, apa yang kita beli hari ini dapat meringankan beban mereka dan dapat menyambut Syawal, menghadapi Ramadan dengan bahagia dan juga ringanlah beban mereka dengan apa yang kita sediakan insya-Allah. Setuju 120% Amy. Okey, dan kalau dengan Ustaz setuju, jom kita pergi bayar dulu sebelum kita bagi kat mereka. Jom kita cari mana cashier. Kita juga nak ucap terima kasih kepada semua warga Ayon Wang Semaju. Lama sikit. Ini dah selesai. Jadi insyaAllah kita akan bagi surprise kepada penghuni di rumah titian OKU Nur. Datuk, ada apa pesanan kepada penghuni tersebut? Selamat menyambut Ramadan dan selamat berhari raya. Maaf zahir batin. Ya, jadi see you semua. Jadi kita dah selesai shopping. Jom, kita jalan. Membeli belah telah selesai, nantikan kemunculan PPZ selepas ini. Zakat tu wajib kan? Tak susah sebenarnya nak bayar zakat. Dulu, memanglah kena bawa duit tunai. Sesak, tak cukup masa. Tempat pun tak banyak pilihan. Semuanya dah mudah. Dah ada van bergerak. Boleh pakai cek, kad kredit, kad ATM pun boleh. Nak mudah lagi, buat je potongan gaji bulanan. Nak bayar, bila-bila masa pun boleh. Kan dah ada zakat.com.my. Memang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat.
Sekarang ni kita dah bersiap sedia, kereta dah ada, barang-barang pun dah set, kita dah nak berangkat ke pusat titian OKU Nur dan difahamkan semalam Ustaz dah pun bersama dengan mereka. Betul tu Zida, semalam kami dah pergi membeli belah untuk mereka, dah beli curtain, dah beli barangan mandi, ubat gigi semua untuk yang kita janji nak surprise kat mereka. Jadi saya pastinya barang-barang yang dah beli semalam tu bolehlah kita gunakan hari ini untuk mengemas, untuk bergotong royong dan dalam masa yang sama kita juga akan berbuka puasa bersama mereka dan diharapkan semua berjalan dengan lancar dan apa kata kita bergerak sekarang Ustaz? Baik, jom Zida. Hari kedua di pusat jagaan OKU Nur. Kehadiran kami kali ini tidak lain dan tidak bukan untuk bergotong royong di pusat jagaan ini selain menggembirakan hati penghuninya. Sebelum memulakan acara, doa dibacakan Ustaz Toha. Hari ini kami TV Al-Hijrah dan bersama PPZ seperti mana yang dijanjikan akan bergotong royong bersama-sama di rumah titian OKU Nur. Tapi sebelum itu, untuk menggembirakan semua yang berada di sini, kita akan dipersembahkan sebuah lagu oleh Ustaz Zulkarnain. Untuk itu mari kita bersama-sama Ustaz Zulkarnain. Kak, boleh saya tahu dah berapa lama rumah ni Kak tubuhkan? Rumah ni dah baru 2 tahun tapi Kak dah buka pusat ni dah 2 tahun. Tapi selama ni kita berpindah-pindah tempat. Jadi yang ni yang harap-harap yang last lah kita pindah. Dah 2 tahun lah. Jadi setakat ni berapa penghuni dah ada? Setakat ni yang ada sekarang ni ada 41. Tapi setakat yang Kak jaga dah kat 7 tahun tu memang rasa Kak lebih daripada 100 orang. Macam mana dari segi Kak mencari penghuni-penghuni? Adakah ada iklankan ke ataupun macam mana, apa keedahan ke? Penghuni ni biasa kadang pada kenalan ataupun pada pusat komuniti dan juga daripada JKM sendiri pun ada hantar dengan hospital. Mana Kak dengan JKM memang ada link juga lah? Ada link. Kalau macam dia tak ada tempat untuk menempatkan orang yang perlukan bantuan macam ni, dia akan hantar sini lah. Jadi kalau kita tengok nak jaga penghuni-penghuni kat rumah orang tua ni bukan senang. Jadi macam mana kat rumah sendiri ada rasa mula-mula niatnya nak tubuhkan rumah? Nak pasal Akak rasa kesian. Macam dia satu sayang pada diorang, tengok keadaan diorang tu kan. Kalau kepada Akak, dia datang dekat Akak tu macam dia kata dia perlukan bantuan kita untuk jaga dia. So insyaAllah hari ni kita berbuka sama Kak ya. Kita sama-sama kita berbuka. Kita telah sama-sama memeriahkan suasana ni. Walaupun tak seberapa tapi saya rasa insyaAllah dah cukup dah untuk kita merasai suasana Ramadan tu. Kita berbuka sama-sama insyaAllah. Normah juga memaklumkan yang dia memerlukan sekurang-kurangnya RM10,000 sebulan untuk menampung perbelanjaan warga pusat jagaan OKU Nur. Ni nak kena ikat dulu.
Okey, yang pertama alhamdulillah saya dan bersama rakan-rakan daripada Pusat Pengezakat Majlis Agama Islam Wilayah dapat sama-sama hadir ke rumah Pusat Jagaan Warga Emas dan OKU Nur untuk kita sama-sama. Yang pertama gotong royong. Dalam gotong royong tu kami turut sama membersih rumah, menyapu sampah, mop lantai. So ada yang ambil bahagian pasang lansir kan. Kita warnakan dengan warna yang baru rumah ni lah. Tukar cadar. So bila kita tengok sebelum kita datang dengan selepas kita datang memang ketara lah. Maknanya kalau sebelum ni mungkin suasana agak suram, kelam. So bila kami datang 1 jam selepas tu kita nampak ada perbezaannya lah. Mana keceriaan tu nampak. So saya yakin insya-Allah selepas ni penghuni-penghuni rumah ni akan lebih rasa gembira, teruja dan lebih bersemangat lah. Semalam kalau kita masuk kita beli peralatan mandi dan sebagainya tu kita tak jumpa ampayan baju kan. Alhamdulillah masa dalam perjalanan balik kami jumpa ampayan baju dan inilah ampayan baju yang telah kami beli. Kalau sebelum ni kita lihat penghuni rumah di sini sidar dekat pagar dan sebagainya, tapi insya-Allah semoga ampayan ini akan membuatkan mereka lebih selesa dan juga dari segi baju lebih baik insya-Allah. Okey. Ustaz tolong ambil. Ya, ambil baju ni tak. Zakat tu wajib kan? Tak susah sebenarnya nak bayar zakat. Dulu memanglah kena bawa duit tunai. Sesak, tak cukup masa, tempat pun tak banyak pilihan. Semuanya dah mudah, dah ada van bergerak, boleh pakai cek, kad kredit, kad ATM pun boleh. Nak mudah lagi, buat je potongan gaji bulanan. Nak bayar, bila-bila masa pun boleh. Kan dah ada zakat.com.my. Memang mudah. Selain menjadi penghuni tetap, ada juga ibu bapa yang menghantar anak mereka secara harian. Dalam program ini kita telah memberi bantuan kepada penghuni rumah ni, dan tapi saya nak nyatakan di sinilah khususnya kepada pembayar-pembayar zakat di wilayah ni, maknanya ruang untuk mereka membantu masih banyak lagi. Bayarlah zakat kepada PPZ dan insya-Allah dengan terkumpulnya wang zakat yang banyak lagi insan-insan yang boleh kita bantu. Sebagai contohnya penghuni di rumah ni lah. Saya lihat di sini ada lagi pelbagai bentuk bantuan zakat yang boleh kita bantu. Contohnya ada di kalangan anak-anak di sini yang masih belajar, yang memerlukan bantuan sokongan, contohnya dari segi peralatan, ada yang memerlukan kursi roda. So mereka bersemangat untuk belajar, tetapi kekangannya adalah keperluan fizikalnya dari segi macam kursi roda untuk mereka beralih ke sekolah. Tu satu saya nampak. Dan ada di kalangan di sini juga yang saya lihat kebanyakan warga emas yang kurang sihat, sakit, yang mungkin dari segi bantuan-bantuan perubatan mungkin boleh dibantu oleh mereka. Satu lagi kejutan. Selain baju raya, pihak koloni turut menyumbangkan 2 buah kerusi roda buat mereka. Baju raya. Baju raya lah. Puasa tak? Kesempatan ini merupakan ruang dan peluang yang baik untuk mengeratkan silaturahim sesama kami, selain boleh dijadikan iktibar buat kita semua. So tahun ni macam mana persiapan raya? Apa tu persiapan raya saya tak tahulah macam mana. Kita buat macam biasalah. Macam tiap tahun ni kita buat ada kadar lah. Tahun lepas buat macam mana? Kita buat masak sebelum malam tu. Pagi tu kita kasi dia orang makan. Lepas tu pagi kita hantar pergi solat raya. Lepas tu balik kita makan tidur.
Tahun ni Lepas tu kita buat macam biasa lah. tahun ni semua orang dapat baju raya baru. Suka? Suka. Bantuan yang kita berikan ini sebenarnya tidak banyak pun. Banyak lagi yang mereka perlukan sebenarnya. So apa yang kita hulurkan hari ini dari segi sumbangan baju raya, sumbangan kursi roda dan juga juadah untuk berbuka puasa adalah hanya sebahagian daripada apa yang mereka perlukan daripada masyarakat. Terutamanya mereka yang telah yang ada kemampuan untuk membantu menghulurkan sama bantuan kepada mereka, dan kita jangan pinggirkan mereka. Apa sahaja yang kita boleh bantu mereka, kita bantu. Cik, apa khabar? Okey, pergi pakai sini okey. Kawan-kawan ramai kan, nampak? Jadi makcik hari ini kita ada bagi bantuan kan daripada PCZ ni. Macam mana apa makcik rasa dapat cadar baru? Kita ada kemas-kemas rumah kat sini. Apa perasaan makcik? Suka tak? Sama-sama. Kita nak berkongsi kegembiraan ni makcik. Ni kat Ramadan Raya kan? So kita nak makcik pun turut berasalah macam mana. Makcik hanya di sini. Dia anak-anak. Kata nak ambil. Ini Puan Roha Muhammad Noor. Dia yang berasal dari Muar Johor telah berada di sini selama 6 bulan. Anaknya yang mengidap penyakit kencing manis tidak mampu menjaganya dan menempatkan dia di sini. Kalau ingat lagi lah. 80 lebih tu. 80 lebih. Ya, lebih. Ke 90. 90. Dan dalam kan Mahathir lah kemarin. Suami rumah Mahathir? Mahathir bagi kan. Oh, Mahathir sebagai makcik. Tapi tu lagi lahir lagi. Tu makcik lagi? Tiga lagi. Ada makcik zaman-zaman Jepun lagi dah tu kan. Kira-kira jam 5 petang, Azidah dan tim PPZ memulakan aktiviti memasak hidangan berbuka. Okey, kalau tadi kita tengok kita ada mengemas rumah tadi, pasang lansir yang lelakinya, ada sapu sampah. Sekarang ni saya berada dekat dapur pula. Ada beberapa jam je lagi untuk kita buka puasa dan sekarang inilah dia juadah untuk mereka sebentar lagi. Sementara yang lain ke Bazar Ramadan berdekatan untuk membeli juadah berbuka. Saya rasa apa yang perlu kita buat adalah kita ketengahkan mereka ini. Pasal kita kena maklum, di kalangan mereka penerima-penerima bantuan ni kadang-kadang di antara mereka tak tahu yang mereka layak dibantu. So, saya menyeru jugalah kepada rakan-rakan dan masyarakat di luar sana, sekiranya mereka bertemu dengan golongan yang macam ini, yang memerlukan bantuan, sila ketengahkan mereka ni. Kita boleh bertindak sendiri sama ada kita bawa golongan-golongan ini ke Baitul Mal sendiri ataupun kita sendiri berurusan dengan pihak Baitul Mal untuk membantu mereka. Ternyata masih banyak kekurangan yang ada di sini. Namun, apa yang lebih penting, jalinan ukhuwah yang terjalin hari ini mampu mengurangkan secalit duka di hati mereka. OKU Nur memerlukan sokongan dari semua pihak untuk bersama-sama melahirkan warga tua dan OKU yang tidak berkeupayaan untuk membentuk kepribadian yang sebenar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga ikatan ini berterusan. Alhamdulillah Amy, hari ini kita dah selesai dengan daripada pagi tadi kita bergotong royong, kita basuh membasuh, kita mop, sapu dan sehingga kita beli juadah berbuka puasa dan telah pun berpuasa dengan mereka. Dan sekarang dah tiba masanya untuk kita nak balik. Jadi Ustaz dan juga para penonton diharapkan kan semoga pada hari ini kita bukan saja berpuasa itu menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu kita dan juga merasai keperitan mereka yang tak dapat makanan, mereka yang tak berupaya dan juga tak berkemampuan. Semoga hari ini kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam membantu mereka dan meringankan beban mereka. Betul tu ini sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya Allah Taala mengajak kita
supaya membantu dalam perkara albir, perkara kebaikan dan perkara ketakwaan. InsyaAllah Ustaz. Semoga kita dan juga para penonton akan sentiasa berlumba-lumba untuk mencapai keberkatan dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton, sehingga kita berjumpa lagi dalam Kasih Ramadan episod akan datang. Maka hari ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kasihku hanya padamu, Ramadanku satu ibadah, bulannya penuh hidayah, amalan kita satu syahadah. Satu Ramadan awal bermula, bulan dinanti sepanjang zaman, rindu rasa selepas Syaban, Syawal menjelma akhiri Ramadan. Kasih Ramadan penuh keinsafan, terhapus dosa dengan amalan, tiap malam penuh ketabahan, terbuka hati dengan pengajaran. Tiap amalanku dipermudahkan, semoga Allah terima amalan. Program khidmat masyarakat kasih Ramadan itu tadi direalisasikan dengan kerjasama oleh Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.